forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar perbahasan antara Saifuddin dan Taqiyuddin yang panas di Parlimen hari ini. Sebelum tu saya baca sedikit di Malaysia kini ni. Akta Hasutan Menteri Bidas Dakwaan Kerajaan Double Standard. Menteri Dalam Negeri Saifuddin Ismail membidas dakwaan Taqiyuddin yang mendakwa kerajaan mengamalkan double standard dalam melaksanakan Undang-Undang Akta Hasutan Sila 48. Okey, mari lihat perbahasan antara Saifuddin dan Taqiyuddin di akhir tak komen macam biasa. Terima kasih sahabat saya, Menteri KDN. Memang apabila Yang Berhormat berada di sebelah sana lah, tidak sebagaimana Yang Berhormat berada di tempat saya duduk sekarang ni dulu. Masa dulu, Akta Hasutan will be abolished completely. Itu penegasan daripada Yang Berhormat sendiri juga. Kerana bagi kita, kita nampak memang kami sebagai pengamal undang-undang pun apabila membela kes yang dituduh di bawah Akta Hasutan, kita melihat terdapatnya loophole yang boleh disalahgunakan, terutamanya oleh pihak kerajaan terhadap mereka yang dianggap bercanggah kepentingan dengan kerajaan. Jadi pada dasarnya saya nak dapat kepastian, adakah Akta Hasutan yang begitu lama yang dulu disebut oleh rakan-rakan Yang Berhormat sendiri Undang-Undang Hutan Rimba, Undang-Undang Draconian, ramai kawan-kawan saya termasuk Damansara boleh mengesahkan perkara ini. Ini dikatakan di sini. Jadi apabila menjadi kajian, adakah, to be fair to you, adakah kerajaan mempunyai intention, ada niat untuk mengkaji supaya akta ini tidak boleh disalahgunakan oleh mana-mana pihak penguatkuasa? Itu yang kita nak dapat penjelasan. Terima kasih. Kota Baru. Kota Baru di sana, saya di sini baru beberapa tahun kebelakangan ni je. Sebelum ni kita sama-sama juga. Tahun 99, Barisan Alternatif, kita sama-sama. 2004, bila kita buat manifesto, kita sama-sama tulis ayat yang sama. Menghapuskan undang-undang Draconian, itu ayat sama. Ya? Betul tak? Jadi, ketika Yang Berhormat ada di sini, Menteri Undang-Undang, saya nak tanya kepada Yang Berhormat balik. Ketika Yang Berhormat memegang Kementerian Undang-Undang, ada Yang Berhormat angkat kertas kabinet cadangan untuk meminda? Ada. Kalau ada, saya nak pergi cari lepas ni. Ada tak Yang Berhormat mengangkat cadangan yang sama untuk memansuh atau menggubal Akta Hasutan 1948? Jangan cuba saya nak tanya yang tu. Ada. Jangan denial syndrome. Tak ada tak? Adakah Yang Berhormat sekarang ini ada atau tidak Yang Berhormat masa berada di sini mengangkat? Saya tanya tindakan yang saudara, sama? jangan tanya saya balik. Boleh? Saya tanya saudara, saya tanya Yang Berhormat. Saya nak tanya Yang Berhormat juga. Kami ada intention tapi tak sempat melakukannya. Baik. Intention ada. Baik. Dan bukan di bawah bidang kuasa Menteri Undang-Undang. Ya. Kalau jawapannya dah sama-sama kami bagilah peruntukan. ada intention. Jawapan saya pun kami ada intention yang sama. Boleh beritahu bila? Dalam jangka masa Baik. lama. Boleh Yang Berhormat beritahu bila intention tu mula tumbuh pada Yang Bila Berhormat? kami memerintah. InsyaAllah bila Kami kami berada memerintah, sebelah kami sana, akan kami bergerak. akan buat pindaan itu. Baik. Kami akan hapuskan. Jadi Yang Berhormat tunggu dulu untuk berada di sini. Saya akan tanya soalan yang sama pada Yang Berhormat. Tak ada. Ya Muhammad. Baik, Ya baik. Muhammad. Ya. Baik. Yang Berhormat, Berhormat. Tan Nanti, Sri. nanti saya bagi Arau. Saya bagi selesai ni sikit. Saya ingat dulu. Nak Tak genjak. bukan Ya Muhammad. Jangan jawab macam tu, tak manis. Tak? Cakap kata akan melaksanakan. Soalan Tapi ditanya. yang ni dia memerintah berapa tahun, setahun tak sempat. Yang Muhammad Saya baru 11 bulan. Yang Muhammad dah merancang. Saya baru 11 bulan. Dah merancang. Yang Muhammad Arau lagi lama. Saya nak tanya Yang Muhammad, bukan sekarang ni Akta Hasutan ni bukan saja dikurangkan tapi ditambah. Apa dia 3R? Yang Muhammad, 3R ni macam hasutan juga. Kita tak tahu apa 3R. Kita sekarang ni nak bercakap tak berani sebab apa? Takut 3R. Jadi Akta Hasutan sekarang ni ditambah dengan 3R Yang Muhammad. 3R ni istilah kita lah. Nah, istilah sains politik artinya politik identity. Kita buat parti politik, identiti bangsa. Kita buat parti politik, identiti agama. Itu cerita dia. Tak ada salah apa. UMNO masukkan tujuan UMNO ditubuh untuk menegak, mengembang dan mempertahankan Islam. Noktah. Tak ada masalah. Undang-undang tubuh, akta pertubuhan lulus, pas. Quran, sunnah,
ijma' ulama' qiyas sumber tertinggi. Masukkan permohonan akta pertubuhan, tak ada masalah. Kami keadilan untuk semua, selesai. Amanah rahmatan lil alamin, selesai. Identiti, laksanakanlah sebagai selling point kita, tak ada masalah. Yang menjadi masalah, Terima kasih. Nah, bila Terima saya nak kasih, jawab, Muhammad. bagi peluang Tapi dulu. saya nak beritahu, Arau, bagi akta peluang. pertubuhan ni dibuat Payahlah. sebelum Arau. 3R ni baru ya. Dah. Dia tak ada masalah. Arau. Yang tak boleh saya kata. Peranti ni baru ya. yang tak boleh saya kata ialah apabila politik identiti. Ya, kalau kita perjuang kita nak bangsa kita maju berjaya, tak ada masalah. Ya. Cuma dalam jalan untuk itu timbul ke perkara yang saya dah ungkap pada jawapan yang lepas. Saya tak mau ulang. Ya. Perkara yang menyebabkan keadaan yang tidak harmoni. Jadi tugas hakiki Kementerian Dalam Negeri ini keamanan dan ketenteraman awam. Ya, jadi gitu. Betul, saya tak mau berpencak silat dari segi politik. Saya kata tugas kita ke depan nanti adalah bila kita nak berlawan, kita berlawan dari segi memperkenalkan dasar program kita. Menarik rakyat dengan cara itu. Dengan cara, bukan dengan cara pilih kawan ini masuk neraka. Tak boleh lah. Hatu ya. Saya kata. Ya. Contohlah. Macam Ketua Pemuda PAS SEK. Itu fakta. Siapa yang sebut Ketua Pemuda PAS bahagian SEK. Kawasan SEK. Lepas itu dia tarik kata balik. Dia tarik balik dah pun. Betul, dia tarik balik. Menteri, ini Baik, yang PAS bagi saya bahagian jawab. boleh, Betul, tapi dia tarik balik. kenapa nak timbul lagi? Benda dah tutup. Ulang perkara yang dah tarik Dia dah minta balik. maaf. Ya Muhammad, spesifik. Soalan spesifik. Sebagai boleh? contoh, ya. Boleh, soalan Sebagai contoh, spesifik. saya sebut. Ya. Duduk loh, ni floor saya. Saya hormat bila sana tanya, saya duduk. Bila saya sebut, bila saya peluang saya, bagilah. Ini saya sebut fakta. SEK. Itu fakta. Sebab itu, keluar arahan parti supaya dia jangan teruskan. Baguslah tu. Tapi tak memadam bahawa dia mengungkap. Ya, yang di Pertua PAS kawasan Padang Serai. Berkhutbah di Masjid Taman Selasih. Kak Wan, rujukan dia Matampau. Kalau nanti rang undang-undang 355 dibentang, Kak Wan jangan tak sokong. Kalau tak sokong, kubuk Cina, jerat Cina. Khutbah captured crowd dalam masjid. Apa pilihan kita? Kita pergi sembahyang Jumaat. Jadi yang ini ni kena ada batasan undang-undang mengawalnya. Ya, saya sebut. Ya. Boleh. Karena itu, saya tak mau prolong lah sebab rekod polis terlalu banyak. Ya, terlalu banyak. Itu cuma contoh-contoh. Ya, Boleh. jadi selalunya dilontar dulu. Pulau Pinang, habis dah Islam sebab azan tak boleh. Tapi bila esko agama waktu itu Datuk Malik tegur, terus orang yang sama minta maaf. Salah. Jadi hal ini berterusan. Jadi konteks istilah Arau tadi 3R. Nah, saya katakan bahawa mengamalkan politik identiti, kalau kita tegak di atas landasan itu tanpa menyentuh istilah yang saya contohkan tadi, itu tak ada masalah. Boleh. UMNO politik identiti Melayu tu dah sejak 1946. PAS dan Islamnya sejak 1951. Tak apa. Cuma bila pertembungan politik berbeza tu, beza politik dikatakan beza akidah, itu masalah. Yang itu masalah pada saya. Boleh ya Muhammad? Kerana itu Spesifik. dalam penggulungan ini, Soalan spesifik. sila. Okey, terima kasih. Yang lain tolong duduk. Terima kasih Bagi pengarah batas. Saya mengakuilah apa yang disebut oleh Yang Berhormat tu ada fakta-fakta dan sebagainya. Cuma bagi kita, penguat kuasa undang-undang tidak boleh dibuat secara double standard kepada kumpulan-kumpulan tertentu saja. Spesifik saya nak tanya. Satu kenyataan yang dikeluarkan oleh seorang pemimpin parti politik yang berada dalam dewan ini jugalah. Saya baca secara verbatim sebagaimana disiarkan dalam quote. Selain itu, saya harus mengakui jika anda ingin menghilangkan tekanan dan berehat dengan meminum beberapa gelas, adakah itu salah? Di sana mereka mengatakan anda tidak boleh minum, tetapi selagi Pulau Pinang masih kekal, anda boleh minum seperti biasa. Yang pertama. Yang kedua, lebih penting dalam gelombang hijau ini,
mereka melihat kuil kamu dengan rasa tidak senang, terutamanya kuil India. Jika mereka tidak suka apa yang mereka lihat, mereka akan memusnahkannya. Tidak benarkan kamu semayang. Tapi ingat, selagi Pulau Pinang masih kekal, rakyat boleh bersemayang. Pertama, dari segi minum arak. Ya Muhammad pernah jadi ahli parlimen satu penggal di Kelantan. Kelantan yang diperintah sejak tahun 90. Pernahkah kerajaan Kelantan mengharamkan orang bukan Islam minum arak? Sehingga sekarang ini, tak pernah. Dan adakah selama ini negeri-negeri yang diperintah oleh apa yang disebut gelombang hijau, semua orang fahamlah, menguatkuasakan undang-undang kuil-kuil India ataupun rumah ibadat bukan Islam tidak dibenarkan didirikan? Malahan di Kelantan juga semua rumah ibadat bukan Islam dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, diberikan sepenuh kerjasama oleh pihak kerajaan. Adakah statement seumpama ini tidak dianggap bahaya, hasutan dan juga bercanggah dengan 3R? Terima kasih. Hal yang Menteri, mungkin boleh saya tambah lagi. Ya, Jasik, bagi saya sudah. Banyak lagi kami nak senarai. Kalau kita nak cerita pada soal Jawab dulu, Sik. Macam mana saya nak jawab Jangan Kota Baru? emosional, duduk, Sik. Duduk dulu. Speaker Hal ada, yang Sik. Kota Baru bangkitkan itu, Kertas siasatan telah dirujuk kepada AGC pada 7 bulan 7 dengan di bawah Seksyen 505C. Terjawab? Tak? Terjawab? Tak ada masalah. Kertas siasatan dah lengkap, dah dirujuk pada AGC. Yang Muhammad, Okey. Sanusi tentulah. Arau. Sebab Nanti itu- Raja. Sebab itu saya kata, Kejap, Menteri jangan jawab. Nanti kejap. kalau saya nak ambil pendekatan cara itu, saya privy kepada semua maklumat, kertas siasatan dan ungkapan yang jauh lebih dahsyat. Itu tak kondusif. Menggulung ini peringkat dasar dia, kita nak berikan apakah pengajaran yang boleh kita ambil daripada istilah ini. Saya bagi contoh, yang Muhammad bagi contoh, tak habis. Jadi cerita dia adalah untuk tidak lagi mengamalkan politik seumpama ini. Susahlah. Kena cuba. Yang itu aja. Ya. Yang Muhammad sebut tadi, dengan terus saya boleh jawab. 7/7, kertas siasatan telah diserahkan pada Peguam Negara di bawah kanun kesesaan 505C. Dan tak ada isu. Tapi kalau saya nak sebut, apakah ada juga kertas siasatan yang telah lengkap dan untuk terhadap beberapa nama di depan, saya juga boleh sebut. Tapi itu urusan Peguam Negara, biar dia sebutlah. Nampak tak? Biar dia sebut. Misalnya kan. Sebab kita kata hormat raja. Raja ni maksudnya apa yang Muhammad? Ketua agama. Ada satu negeri, ketua agama kata tak boleh lagi menyampaikan ucapan politik, program politik dalam masjid. Betul. Kita hormatlah ketua agama. Tapi ada yang sebut terhadap arahan ataupun dikeluarkan oleh pihak berkuasa agama negeri. Ya. Dia sebut arahan tuanku bukannya perintah yang qat'i. Memang Allah Ta'ala saja yang qat'i, ya, keluaran Quran. Perintah tuanku bukan qat'i. Apa dia perintah tuanku? Masjid jangan digunakan sebagai medan politik. Apa reaksinya? Reaksinya, perintah tuanku bukan qat'i. Saya akan terus bercakap. Sebab itu ada aduan. Ya. Karena itu saya katakan bahawa kita kata hormat raja. Hormat raja adalah rukun negara. Kepercayaan pada Tuhan, kesetiaan pada raja negara. Bahkan di sini dituduh sebagai tak menghormati raja. Tapi bila raja yang memerintah kata jangan gunakan masjid untuk kuliah politik dan sebagainya. Jangan bawa politik dalam masjid. Orang yang sama yang tuduh sini bahawa kami ini tak hormat raja, orang yang sama. Raja kata-katanya bukan qat'i. Betul. Tapi dalam konteks dia itu maksudnya nasihat raja. Yang dikeluarkan nasihat itu melalui maidam pihak berkuasa negeri. Kenapa harus diungkap bahawa perintah raja bukan qat'i? Bukan putus, bukan muktamad. Maksudnya apa? Boleh dilanggar. Pada masa yang sama, nafas yang sama. Di sini digelar sebagai tak menghormati raja. Nak hapus Islam dan segala macam. Ini hakikatnya. Sebab itu yang berhormat. Menteri perlukan berapa minit lagi? Abira. Abira. Aku qawli hadha astaghfirullahaladzim. Kita tahu saya baca detail dekat macam ini. Takidin bertanya kepada Saifuddin ketika sesi pergolongan pembahasan undang-undang
Perbekalan 2024 di Dewan Rakyat hari ini. Dia mendakwa Atta Hasutan mempunyai kelompongan yang boleh dieksploitasi oleh pihak berkepentingan dan menyoal adakah kerajaan sedia untuk memasukkannya sebagai pengamal undang-undang. Kita melihat terdapat terdapat loophole yang boleh disalah guna, terutamanya pihak kerajaan terhadap pihak yang bercanggah kepentingan dengan kerajaan. Adakah kerajaan ada niat intention supaya akta ini tidak boleh disalah gunakan di mana-mana pihak penguatkuasaan? Soal Taqiyuddin kemudian bertanya kepada Taqiyuddin, adakah dia membuat perkara yang sama, iaitu mengubah atau memasukkan Akta Sultan ketika menjadi Menteri Undang-Undang pada era Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri. Taqiyuddin menjawab pihaknya ingin berniat untuk berbuat demikian tapi tidak sempat melaksanakan pindaan tersebut. Okey tuan-tuan, nampaknya masa dia orang merintah dulu dia orang tak buat, ada niat lah kononnya. Bila kerajaan paduan ni, dia tanya bila kerajaan perpecahan nak buat pula. Macam-macam itulah PN. Okey tuan-tuan, mari terus menjawab kerajaan pembunuhan Nabi Ibrahim. Assalamualaikum.